Kenapa Allah ciptakan neraka itu? Sebab rupa-rupanya orang yang kafir, yang kufur itu, dia bukan setakat dia menolak Allah, tapi dia melakukan kekejaman yang amat besar kepada manusia tanpa empati, tanpa mesi, tanpa rasa kasihan belas langsung pada orang. Orang dekat hospital ke, dekat mana-mana, patutlah maha adil Allah, maha bijaksana Allah, Allah ciptakan neraka tanpa empati, tanpa kasihan belas langsung. Contohlah kan, kalau kita tengok dalam cerita Mr. Bean kan, Mr. Bean kan ada nampak ada jadi jatuh pom tu, ada lampu torchlight kat situ kan. Kita kena rasa kita dalam keadaan macam tu, dalam keadaan gelap tu dengan cahaya yang kecil. So dia seorang-seorang tu ada cahaya yang Allah masih memahati dia walaupun dia telah banyak buat dosa, walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk kita berbincang di sebalik jurnal Ramadan. Pastinya memerlukan kepada ilmu yang berterusan, sebab ilmu ni umpama air sungai yang mengalir dan dia tak akan berpatah lagi. Kalau kita macam rasa jemu, bosan, fikirkan kembali tentang ilmu ini yang membawa sinar untuk semua. Apalagi Ramadan, bulan rahmat yang membawa kebaikan. Sayang kalau kita hanya diam, tidur, tak buat apa-apa. Sedangkan inilah limpahan kita merasai maghfirah dan keindahan Al-Quran itu sendiri. Baik, hari ini saya beruntung dapat bersama dengan dua figura yang amat saya kagumi, yang hebat, yang tertib, yang santun, yang budiman. Yang pertama saya kenalkan Dr. Ustazah Fatimah Syarha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, lama tak berjumpa, kekal sebagai nampak macam pelajar SMKA ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baby face. Okey. Dan saya juga bawakan, ini dia sinonim dengan watak Ustaz Amirul, Ashraf Muslim. Ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya macam apa pula? Tuan tadi sama je macam hero remaja. Hero remaja lagi. Yang penting membawa hero ni adalah pahlawan yang membawa dakwah dan kebaikan. Baik, setiap individu kita melalui berbagai transisi kehidupan dan sayang kalau kita berubah tapi berubah tak membawa kepada erti yang lebih baik. Hari ini kita nak cuba untuk mendalami, mengupas dalam masa yang singkat ini dan juga dapat kita rasakan dia punya getaran itu tentang surah Al-Mulk, Tabarakallazi yang sering kita sebutkan. Hari ini insya-Allah sebelum kita berbincang lah, kita juga pastinya ramai peminat. Ustazah juga Ashraf kan, nak tanya sikit lah macam Ustazah sekarang ni sibuk dengan apa? Sebab saya pernah juga macam termangu dengan karya Ustazah yang melibatkan projek mega dalam rumah tangga ke macam mana? Apa jadi selepas projek mega tu Ustazah? Okey, sekarang saya di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Di Yadim tu ada unit penerbitan. Saya pun sekarang ni dalam proses terbitkan buku terbaru saya tentang Win-Win Love. Bawa family kepada next level dalam bentuk kita berdialog, kita syura, kita berbincang tentang kehidupan. Subhanallah. Dan sekarang saya juga sebagai AJK di Majlis Dakwah Negara, Dewan Wanita, dan saya terlibat dengan NGO, Haluan Malaysia, Ajwa, Jaringan Wanita Islam Malaysia, Sebar Bahagia, menguruskan tanah terbiar dan tanah wakaf di kampung saya di Terengganu. Dan saya juga ada syarikat Sebarkan Bahagia. Kami jual buku. Ustazah, kekuatan dari mana? Anak dari sangat Allah. lebih daripada 5 orang. Allahu Akbar. Anak-anak itulah antara yang memberi kekuatan, support system. Bahkan yang tolong ayun tudung pagi tadi anak lah. Jadi mereka bukan menyibukkan, mereka bukan beban. Mereka yang banyak menceriakan hari, memudahkan hari, bagi idea, bagi komen, bagi kritikan mereka lah. Itulah Alhamdulillah. Dia. Sebab anak ni Ashraf, dia bukan, ya kita bukan bincang tentang isu rumah tangga ya, tapi sebelum kita masuk ke album ni, sebab album ni juga satu ekosistem. Saya suka melihat anak ni bukan bebanan tapi anugerah, betul ya? Betul. Ashraf sekarang sibuk dengan apa? Oh, sekarang ni saya sibuk dengan pementasan teater untuk Negeri Melaka. Dan sekarang ni tengah proses lah dia punya latihan dia. So kita memang nak mengharapkan teater yang berbentuk begini dapat menarik minat ramai orang di luar sana, khususnya orang muda terhadap patriotik dan juga tentang identiti Melayu kita. Itulah yang sekarang kita tengah memperkasarkan lagi. Itu dia. Baik, daripada kita berbincang tentang karier semua, kita nak naik ke atas untuk berbincang tentang kerajaan langit, pemilik segenap alam semesta ini dalam surah Al-Mulk, yang mana itulah dia. Saya permulanya bila orang sebut Al-Mulk ni ketika zaman muda kan, kita macam oh Al-Mulk lah, Tabarakallazi. Tapi hati saya terjentik bila saya buat rakaman di sebuah madrasah di luar negara.
yang mana mereka ni anak-anak kecil 7-8 tahun tapi semuanya dah hafal Al-Mulk. Dari situ rasa tercabar, takkanlah kita ni dah 20-an 30-an tak hafal kan. Jadi bila kita kaji, rupanya semakin kaji dia akan membuka kepada spektrum lain pula, luas sebenarnya tafsiran Al-Mulk ni kan. Okay, tapi sebelum kita pergi pada tafsir semua, okay, Ustazah dapat memberikan dulu mukadimahnya, tafsir, tadabbur, jadi apa mungkin dia punya ruang perbezaan tu ya. Okey. Kita mungkin merasakan kalau kita mahir bahasa Arab, barulah kita boleh buat tafsir. Ya. Ya betul, dari satu sudut, ya, sebenarnya pakar-pakar bahasa Arab yang ada di bumi Mekah, pakar syair, pakar sastra seperti Abu Jahal, mereka pakar bahasa Arab. Abu Lahab, pakar hebat sastra, tapi mereka tak melakukan tadabbur. Mereka adalah antara jiran-jiran Nabi SAW. Abu Sufyan yang rumah-rumahnya tu tak jauh pun daripada rumah baginda Nabi. Yang di kalangan mereka ada yang nak dengar kan, malam-malam mengintai, curi-curi dengar. Mereka faham keindahan, kemukjizatan Al-Quran itu. Tapi mereka tak lakukan tadabbur. Sebab tu pakar bahasa Arab sekalipun ada yang tak melakukan tadabbur, baik lagi orang ajam seperti Bilal bin Rabah yang nun asal usulnya daripada Habsyah yang sekarang South Africa, berjasa menjadi peguam bela bagi Gaza kan sekarang ni, subhanallah. Dan ada siapa lagi, Salman Al-Farisi, dia daripada Parsi. Suhaib Ar-Rumi daripada Rom. Mereka ni bukanlah power sangat bahasa Arab, tapi mereka ini akhirnya mentadabbur Al-Quran dan lepas bergaul dengan bahasa Arab, orang Arab tu jadi power jugalah bahasa Arab mereka kan. Tapi bukan asal usulnya bangsa Arab tu sendiri. Bila melakukan tadabbur, belajar bahasa Arab, subhanallah, akhirnya mereka ni lah yang kita tengok orang yang Quran itu menjadi amal. Dan tadabbur itu proses amal tu. Kalau tafsir ni dia proses pengetahuan. Sebab tu kita rujuk kitab tafsir kan, kita dapat banyak pengetahuan. Dan memang perlu pun pengetahuan tu. Pengetahuan itu adalah proses. Matlamatnya apa? Tadabbur. Macam dekat Korban Eid ni, kita tengok ramai orang-orang yang mengaplikasikan practicality tu. Bantu orang susah, pergi Afrika, pergi Bangladesh. Saudara Fitri pun salah seorang kan yang pergi, subhanallah. Jadi ini orang-orang yang cuba mengaplikasikan, ada amal. Itulah kesan daripada tadabbur. Ataupun saudara nak tambah lagi? Saya nak tambah sebab ialah sebagai seorang yang juga terlibat dalam ilmu perubatan Islam. Jadi Quran ni memang satu kemestian. Jadi tak mungkinlah kita membaca ayat tu tanpa kita fahami kan. Jadi macam melihat pentingnya untuk tadabbur ni, sama ada untuk refleksi diri sendiri ataupun untuk lebih mendalam Quran tu. Okey, bagi saya lah, tafsir ni bukan semua orang yang boleh tafsirkan apa yang dalam Al-Quran, sebab mestilah orang yang pakar dalam bahagian pentafsiran ni. Tapi tadabbur, apa yang kita faham, apa yang saya faham ialah semua orang boleh buat tadabbur ni. Maknanya kita nak mendalami ayat itu, kita nak berkait dengan hidup kita. Mungkin orang-orang yang biasa macam saya ni kan, yang ilmu yang hanya sedikit je ni kan, kita tak faham apa maksud ayat ni. Kenapa, contohlah surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk dan banyak-banyak surah-surah yang lain, ayat yang lain tu, kenapa ayat ni maksud ni kena dengan jiwa kita? Kenapa ayat ni kena dengan dia punya maksud dia tu berbeza. Kadang setiap ayat surah tu pemahaman setiap individu tu berbeza-beza. Macam ada orang ni Al-Fatihah dia faham ayat yang ni maksud dia berbeza. Macam ayat ni berbeza. Macam surah Al-Mulk juga kan. Pun perbezaan penerimaan tu. Jadi setiap bila macam saya cakap pasal perubatan Islam kan, kadang bila saya pergi ke surah-surah yang sesuai untuk pesakit-pesakit, walaupun penyakit yang sama tapi ayat mereka berbeza-beza. Kenapa ayat berbeza-beza? Kadang contohlah dia sakit kanser stage 4. Penyakit yang sama juga tapi ayat dia sangat-sangat berbeza. Ya, bila tengok kenapa ayat ni, kenapa ayat ni, kenapa ayat ni, cuba faham betul-betul. Macam Ustazah cakap ni, kita tadabbur tu. Kadang-kadang ayat tu pasal perang, kenapa dengan penyakit. Tapi bila kita faham ayat tu, kita tengok kenapa kekuatan dia, kenapa kesungguhan orang berperang tu. Jadi itu ada kait dalam masa sama, dia berkait dengan diri dia. So kita kena faham macam semua orang tahu Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran adalah syifa, boleh mengubati semua penyakit.
mungkin penyakit itu dari segi fizikal, dari dapat betulkan, dapat membaiki kita dari segi fizikal ataupun non fizikal, dari segi rohani kita, dari segi ketenangan kita. Itu bagi saya lah dari segi maksudnya tadabbur ni sangat-sangat luas dan setiap orang individu akan merasai nikmat tu kalau kita faham tadabbur Quran tu. Dalam contoh lain yang mudah lah, saya tengok ada seorang artis antarabangsa yang bukan dalam bahasa Inggeris tapi dia nyanyi lagu bahasa Inggeris sampai dia menangis, audiens pun menangis sebab terlalu menghayati lagu tapi tak faham maksud pun. Saya tertarik Ustaz sebut tadi, memanglah dia pakai bahasa Arab tapi tak tadabbur kan, macam dia hilang macam itulah, hanya permukaan je, surface je saja. Jadi dalaman dan juga roh ayat tu tak dapat kan sebab dia tak tadabbur. Baik, kita juga Ustaz mungkin dapat nak terangkan, sebab Quran ni kita bukan boleh main sebarang tafsir sebab takut nanti ada yang gila lah. Maksud saya gila isim lah, dia tafsir ikut kepala sendiri kan. Sedangkan orang lain masuk kuliah guru dengan guru yang mursyid untuk dapatkan maksud yang sebenar. Jadi apakah adab sebagai seorang pentadabbur ni? Pastinya kita nak dampingi Quran pun bukan boleh duduk sebarang, akhlak sebarang, sedangkan dia adalah satu kemujizatan yang diturunkan oleh Allah untuk manusia yang perlu disantuni sebaik mungkin. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Subhanallah. Adab yang pertama, kita nak betulkan niat kita, mindset kita kerana Allah. Bila benar niat kita, dia akan datang kepada kekuatan untuk amal. Keikhlasan itu akan bantu kita. Kalau niat salah, macam golongan orientalis, ramai yang hafaz Quran, bahkan hadis, bahkan kitab-kitab para ulama. Tapi niat itu nak mencari mana yang salah, nak cuba tutup mana yang benar, nak selewengkan kefahaman. Jadi niat itu tak menyampaikan kepada tujuan kita. Kita baca Quran, kita tadabbur, kita nak amal, kita nak ada kesan emosi kita, kita nak feel, nak rasa tu, dan kita nak memujuk kesedihan-kesedihan kita, bahkan kita nak memberi solusi-solusi kepada orang yang memerlukan. Itu yang pertama sekali adab, niat itu mestilah ikhlas kerana Allah, cari Allah, nak amal. Yang kedua, kita tadabbur ini adabnya kita hendaklah merujuk juga kepada tafsir. Memanglah kita boleh baca ayat Quran terus relate dengan kehidupan kita, boleh. Kita kena rujuk juga tafsir, kita bimbang tersalah cara kita memahami ayat tersebut. Hakikatnya kalau kita melihat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni tengok ayat yang sama berkongsi tadabbur yang berbeza, itu pun ada. Bahkan Al-Mulk ni sendiri kita tengok yang Allah bagi nama Al-Mulk, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan berita gembira kepada kita dalam hadis yang sahih tentang surah yang 30 ayat memberi syafaat. Apa dia? Tabarakalladzi. Surah Tabarakalladzi. Sebab ayat itu yang paling beri kesan kepada baginda. Baginda sebut surah Tabarakalladzi. Ada sahabat yang lain macam Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat yang lain lagi, dia sebut surah apa? Al-Munjiyah, yang menyelamatkan, Al-Waqiyah, yang mencegah, yang memelihara. Para sahabat yang bagi nama itu sebab apa? Itulah pengalaman tadabbur mereka. Mereka baca, mereka rasa inilah poin yang paling besar, yang sesuai dengan mereka. Itulah adab yang kedua tadi, kita rujuk juga kepada tafsir untuk mengetahui makna yang sebenar. Adab yang seterusnya, sebaik-baiknya kita dalam keadaan wuduk. Namun kalaulah kita batal wuduk sekalipun tak ada masalah sebab ini adab. Kadang-kadang kita ni sibuk ataupun kita ni ada terpaksa duduk dengan anak sambil tu nak tadabbur ke, agak sukar nak ke bilik air ambil wuduk balik ke, tak apa. Tapi adab ni kalau dijaga cantik lah. Nak jaga wuduk kita secara berterusan tu cantik lah. Jangan beratkan rasa wajib pula. Tidak. Baik, yang keempatnya, kita jaga adab. Orang yang tadabbur Quran ni dia akan amal sungguh. Kalau dilalui satu sunnah Nabi pun, kalau boleh dia nak pernah buat sunnah tu walaupun sekali je dalam hidup dia. Ini dipesan dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Kalau tak mampu buat hari-hari pun tak apalah, pernah juga sekali buat, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pernah menegakkan sunnah itu. Dan juga adabnya kita hendaklah menjauhi larangan Allah. Sebab itu tanda kita menjaga adab, kita menjaga hati kita, fikiran kita, perasaan kita, sampai kita takut nak buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebahagian adab-adabnya. Itu dia. Baik, Ashraf pula, saya percaya bahawa ada lingkungan yang sangat membantu ya. Mungkin bapa mertua, nenek kita panggil yang mana Quran ni memang jadi sahabat yang jadi roh darah daging. Dan saya sendiri
dikenalkan oleh Yang Mentua Ashraf, ketika tengoklah ibu saya ni, dia ni tak pakai spek, dia ni macam terang mata, kuat, kerana Quran ni dia tak boleh tinggalkan dah. Satu tahap tu memang jadi DNA dia, kekuatan dia. Jadi macam mungkin ambil itu sebagai inspirasi untuk adab dalam Quran ni. Bila saya lihatlah, sebenarnya nenek saya dah meninggal dunia lah, maknanya ibu kepada bapa mentua saya. Waktu itu dia umur 90 lebih, 90 lebih, dan masih membaca Quran, masih ingat lagi dia punya cerita zaman-zaman dulu pun dia ingat lagi waktu dia muda. Waktu kadang-kadang saya tanya apa rahsia dia, itu membaca Al-Quran setiap masa, kan, dan dia ada timing dia. Dan mungkin boleh tambah satu lagi ialah istiqamah tu. Istiqamah tu lepas solat baca, kan, dengan pemahaman dia. Kadang dia share dengan kita lagi, bercakap dengan kita ayat Quran. So jadi itu menjadikan saya rasa macam ini adalah satu nikmat yang orang lain tak rasa. Kan? Dan inilah kelebihan yang Allah bagikan pada mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi bertuahlah pada mereka yang membaca Al-Quran. Jadi Allah dah bagi Al-Quran, Allah dah turunkan surah-surah ni semua yang untuk kita amalkan. Kenapa kita nak sia-siakan untuk dapatkan nikmat-nikmat yang Allah sendiri nak bagi facilities kepada kita ni, hadiah kepada kita, yang kita tak nak ambil, kenapa rugi, kan? Jadi itulah soalan tadi, kenalah bersahabat dengan Al-Quran. Ya, maksud juga adab ni saya kira berdampingan Quran dengan penuh rasa bahagia, dan bukan ada tekanan ataupun orang yang paksa, dia tak jadi nikmat dah. Kerana adab tu akan, kalau benda tu dipaksa, dia tak rasa manis tu, kan. Sebab hanya dibuat untuk kosmetik saja, untuk luaran je. Baik, kita juga sebelum kita pergi lagi, sebab nak masuk ke ayat pertama ni pun panjang liku-liku kita punya penjelasan. Mungkin Ustazah ada sedikit penjelasan tentang kisah penurunan surah Al-Mulk ini, sebagai saya pun tak pasti sebab tak sempat untuk malam dia ayat yang makiyah atau sebagainya. Mungkin dapat Ustazah terangkan. Okey, baik. Kita berkenalan dulu dengan surah Al-Mulk. Ini adalah surah makiyah. Makiyah ini surah yang turun sebelum hijrah. Kebanyakannya di Mekah. Dan bila sebelum hijrah, kondisinya Nabi dalam keadaan diancam, bahkan nak dibunuh oleh para pemimpin Quraisy ketika itu. Suasana tu memang menakutkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Mulk ini. Ada orang dia rasa macam kecil je, dia bincang-bincang, buat konspirasi, cerita keburukan Nabi, keaiban Nabi, konon yang dicipta-ciptakan secara rahsia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah dedahkan, wa asiru qaulakum aw ishharu bih. Kamu rahsiakan ke, kamu jaharkan, kamu jelaskan, kamu nyatakan ke secara terang, setiap sesuatu itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Mulk ini, walaupun Allah itu pemilik kerajaan langit, besar kerajaannya, hebat kerajaannya, tapi jangan ingat Allah terlepas pandang dengan benda kecil-kecil. Nanti Allah akan bagi contoh banyak tentang benda yang kecil-kecil. Sebab Allah tahu zahir batin, benda besar ke benda kecil. Jadi secara ringkasnya, sebab penurunan surah Al-Mulk ini untuk Allah memujuk balik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kebesaran Allah supaya setiap ujian tu terasa ringan. Sebab kita sedang menuju, kita sedang mencari yang maha besar. Itu dia. Itu tentang sebalik kisah penurunan surah Al-Mulk. Baik, pastinya sebab saya terbayang watak Ustaz Amirul ni, Ashraf Muslim ni. Patut pakai kopiah saya ni. Awal-awal ikut telah tadabbur daripada Ashraf sendiri. Awal-awal ayat 1 hingga 5 Al-Mulk ni mungkin dapat apa yang isi hati Ashraf macam mana untuk melihatnya? Okey, bila surah Al-Mulk ni memang setiap malam saya amalkan. Dan setiap malam saya amalkan tu tak kisahlah dalam keadaan lepas solat, witir ataupun sebelum tidur, masa nak tidurkan anak, saya akan baca. Dan waktu bila baca tu, first kali bila kita sebut tabarakallazi, Allah berkat, Allah maha memberkati pada kita semua. So first ayat tu dia nak memberkati kita dah. So jadi memang setiap manusia akan selalu doa, ya Allah, Kau berkatilah aku, rahmatilah aku. Memang pada awal-awal dia dah cakap dah pasal keberkatan ni. Jadi dalam ayat yang pertama ni, bila saya lihat,
Bila tengok tabarakallazi biyadi mulku, bila mulk tu mungkin ada pemahaman yang mungkin Ustazah betulkan saya, malak ataupun malak itu memiliki ni. Setiap manusia ni dia ada, kalau contohlah manusia ni ada perasaan untuk memiliki, tak kisahlah memiliki harta, manusia, isteri, anak-anak kan. Kadang-kadang bila nak memiliki ni dia mesti bersungguh-sungguh tau. Dah dapat tu nak jaga-jaga dengan baik-baik kan. Jadi macam mana kita nak memiliki tu dengan cara yang betul, cara yang Allah suka kan? Jadi bila memiliki ni, kalau kita lihat nak minta, nak memiliki ni mesti ada orang yang memberinya. Kan, mesti orang memberinya. Kalau tak ada orang memberi, macam mana kita nak memiliki? So yang memberi ni ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak memiliki sesuatu benda, kita kena minta izin dengan Allah. Minta izin dengan dia. Kalau tengok ayat nombor 2 ni, kita lihat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak semua benda yang kita dapat, apa yang kita miliki itu kekal sampai bila-bila. Manusia pun ada akhir hayat dia kan. Kalau kita pun beli barang-barang dapur, kicap pun dia ada expired date dia juga kan. Tu semua dia takkan kekal. So kita akan kembali pada Allah. Jadi Allah memang dah beritahu kat situ. So kita ingat semua takdirnya, adanya mati, adanya hidup, dan dalam masa perjalanan kehidupan kita tu sebelum expired tu kan, Allah akan uji satu. Dan last sekali dalam ujian tu, apa yang Allah nak suruh kita buat ialah bertaubat. Dalam masa itu kita ujian-ujian tu, kita dekat dengan Allah. Macam mana dekat dengan Allah? Minta ampun dengan dia. Kan, kenapa kita susah sangat nak minta ampun dengan dia kan? Dan kita buat semua ni, kita hidup ni kerana Allah SWT. Kita makan, kita kerja, kita berniaga, kita berjumpa orang, kita berdakwah apa semua, ataupun bekerja sebagai any profession, kita buat kerana Allah SWT. Tapi dalam kehidupan tu ada ujian-ujian dia. Mungkin ujian di dalam berumah tangga, mungkin ujian di dalam rezeki, mungkin ujian dia tak dapat kerja, job, macam-macam ujian yang mungkin aksiden, mungkin sakit. Daripada situ kalau Allah nak faham, kalau kita nak kena faham, Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Itulah ujian-ujian dia. Macam mana kita nak buat? Pertama kali, pusinglah ke mana-mana pun, kita kena minta ampun dekat Allah SWT. Contohnya lah sebagai seorang majikan. Seorang majikan, kita ni pekerja. So bila kita baik dengan majikan kita, tiba-tiba nak cuti kan, bos saya nak cuti esok lah kan. Kalau kita baik dengan bos, dia akan rasa tak apalah, aku bagilah cuti. Cubalah tak baik dengan bos, asyik nak cakap belakang dia, asyik tak puas hati dengan dia, ada je tak kena. Last dia kata kalau kita minta cuti ke minta naik gaji, kau ada je alasan yang dia tak nak bagi. Sama juga konsep kita dengan Allah SWT. Maknanya kita kena dekat dengan dia, kita kena minta ampun dengan dia, kita selalu bersama dengan dia, supaya Allah akan dengar doa kita, permintaan kita. Itu dalam ayat yang nombor 2 lah yang saya boleh faham. Kalau tengok ayat nombor 3 ni, tentang 7 petala langit 7 petala langit. So jadi bila 7 petala langit ni, apa yang saya nampak Allah ni sangat besar. Dia merancang segala-galanya. Dia satu kerajaan yang kita tak boleh nak memikir dengan otak fikiran kita. Dan segala pengurusan dia di atas dunia ni, di atas muka, di alam semesta ni, memang luar biasa, sampai tidak nampak pun cacat dalam dia punya pengurusan dia. Dalam ayat ni dia kata 7 petala langit. Lepas tu nampak burung-burung semua di ke atas. Kenapa semua ke atas? Mungkin Allah nak suruh kita tengok ke atas, memikirkan kekuasaan dia, memikirkan kenapa burung ni tak jatuh, kenapa langit ni tak jatuh, kenapa ini semua kuasa dia, macam mana angin ni boleh bergerak. Jadi perkara-perkara ini membuatkan, macam saya akan berfikir besarnya kuasa Allah, kuatnya dia, macam mana dia boleh menguruskan sebesar-besar benda dan sebesar-besar alam, sebesar-besar objek ni kan, jumpa dalam badan kita, macam mana boleh menggerakkan tubuh badan kita. Jadi janganlah kita
memperkecilkan dia. Oh, Allah tak nampak, Allah tak tahu apa kita buat, Allah macam alah kita buat buat kerja-kerja kat belakang ni yang benda-benda yang tak baik dia tak nampak. So bagi saya Allah ni terlalu besar kuasa dia, sangat hebat. Itu yang saya fahamlah dalam ayat yang ketiga ini. Dan kalau kita tengok yang keseluruhannya dari ayat keempat, bila kita membuat sesuatu yang kita nampak Allah ni besar, macam Ustazah cakap tadi kan, kita nampak, kita faham tak dalam tafsir ayat ini dalam beritahukan Allah ni sangat berkuasa. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa fokus kita? Maknanya Allah suruh fokus kita untuk kita beramal, Allah suruh fokus kita untuk dekat dengan dia, Allah suruh fokus kita. Contoh kalau tengok dalam ayat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim maknanya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bila kata Maha Pengasih, Penyayang, maknanya dia suruh minta apa? Minta ampun dulu. Dia minta kita dekat dengan dia. Bagi saya ayat-ayat ni sangat terkesan. Kalau dalam pemikiran kita nampak seluar luas alam ni, Allah ni satu dan sentiasa melihat kita apa yang kita buat. Contohlah kan, kalau kita tengok dalam cerita Mr. Bean kan, Mr. Bean kan ada nampak ada dia jatuh pom, atau ada lampu torchlight kat situ kan. Kita kena rasa kita dalam keadaan macam tu, dalam keadaan gelap tu dengan cahaya yang kecil. Ini cakap dalam bahasa seni lah, orang sedih kan. So dia seorang-seorang tu ada cahaya yang Allah masih memahati dia, walaupun dia telah banyak buat dosa, walaupun dia telah banyak ingkar pada Allah SWT, banyak benda yang dibuat yang Allah tak suka, tapi masih ada cahaya lagi Allah mesti beri. Telah lama dia bagi cahaya besar. Sama konsep yang saya nampak dalam ayat Al-Mulk ni. So memang sangat berbezalah kalau kita tidak pandai melalui dan kita tidak memahami ayat-ayat daripada surah Al-Mulk ni. Okay, baik, itu pemahaman daripada Syekh Muslim. Sebab ayat ni kan 30, kita masih lagi banyak perjalanan dalam sesi kali ini, journal. Nanti kita akan tarik nafas sekejap. Mungkin pada siapa yang mungkin ikuti kami rasa-rasa macam nak buka phone ke ataupun nak ambil Quran untuk melihat tafsiran ataupun terjemahannya, kita akan sambung sekejap lagi. Cantiknya My Quran Journal ni, siap bertemakan songkit lagi. Lepas tu pula dengan dua konsep, iaitu journal, nota dan juga planner. Bulan Ramadan ini digalakkan sangat-sangat untuk kita membaca Al-Quran dan sebaik-baiknya khatam Al-Quran, untuk memberi semangat kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Alhamdulillah, Korban Eid telah mengeluarkan My Quran Journal. Di dalam My Quran Journal ini, kita ada 4 bahagian, iaitu yang pertama sekali Al-Quran, yang kedua asas tajwid, yang ketiga sunnah, yang keempat ialah korban. Bayangkan bila kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, kita boleh checklist di dalam, okey, hari ini dah selesai surah yang mana? Kita boleh tandakan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Barang siapa yang baca Al-Quran ini, sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada ahlinya. Jadi, mesti ada yang tertanya-tanya, macam mana nak dapatkan My Quran Journal ni, Ling? Senang aja, daftar 3 bahagian lembu ke atas, ataupun daftar seekor kambing, ataupun daftar 1 bahagian daripada unta. Untuk maklumat lanjut, boleh melayari website Korban Eid ataupun follow dan like page kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban Eid, saluran ibadah korban anda. Masih kita dalam satu jurnal yang terbaik Ramadan ini untuk kita tadabbur Quran, dan kita masih lagi terikat dengan surah Al-Mulk. Saya kan Al-Mulk ni bukan hanya terikat ketika Ramadan, tapi saya cukup takut sebenarnya membaca ayat yang kedua. Sebab di situ akan Allah telah pun, maksud saya kita ni akan dihisap lah, buat baik ke buat jahatnya sebenarnya akan terangkum. Jadi
Tadi Ashraf Muslim telah pun jelaskan daripada pemahaman peribadi tentang ayat 1 hingga 5, dan kita terus saja kepada ayat 6 hingga 12, ataupun Ustazah bebas saja untuk membuat rumusan awal ini. Bagaimana pula dapat kita kupas ayat ini dan bawa dalam kehidupan seharian. Sebab kalau kita perhatikan, bagi tadabbur ni ialah bicara yang difahami. Kecuali bagi term tertentu kita memerlukan daripada guru kan. Tapi untuk ayat yang terasa macam mudah ini sebenarnya adalah satu, kita seolah-olah membaca dan berinteraksi dengan Quran itu sendiri, dan dapat seolah mendengar apa yang Allah firmankan bagi kita semua. Kita dapat jelaskan. Okay, tadi saya teringat saudara Ashraf sebut tentang saudara Ashraf selalu baca surah Al-Mulk ini malam-malam sambil duduk anak. Subhanallah. Inilah kekuatan yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lakukan dan contohkan kepada kita. Sebab surah Al-Mulk ini dia akan memperjuangkan pembacanya sehingga kita layak masuk ke syurga Allah. Makna kata peguam bela kita. Dan tadi subhanallah ayat 1 sampai 5 tu secara kesimpulannya kita belajar tentang kebesaran Allah. Bila kita guna panca indera kita, kita lihat ke atas, bukan lihat saja-saja, tapi kita melihat dengan tadabbur, melihat dengan mengkaji, kita akan dapat rasa yang Allah ni maha besar. Dan bila kita pergi seterusnya ke ayat 6 sampai ke 11 ini, kita melihat Allah itu sebagai pemilik kepada neraka. Sebelum ni kan saya terfikir begini, Allah Subhanahu Wa Taala maha pengasih penyayang. Lalu Allah ciptakan neraka untuk orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya tengok apa yang berlaku dekat bumi Gaza, ya, saya makin yakin dan beriman kenapa Allah ciptakan neraka itu. Sebab rupa-rupanya orang yang kafir, yang kufur itu, dia bukan setakat dia menolak Allah, tapi dia melakukan kekejaman yang amat besar kepada manusia tanpa empati, tanpa mercy, tanpa rasa kasihan belas langsung pada orang. Orang dekat hospital ke, dekat mana-mana mereka sanggup bom. Oh, patutlah maha adil Allah, maha bijaksana Allah, Allah ciptakan neraka tanpa empati, tanpa kasihan belas langsung. Apapun, bila kita masih hidup atas muka bumi ini, kita baca ayat tentang neraka, tujuannya Allah tak nak kita masuk neraka tu, tak nak kita pilih jalan ke neraka itu. Macam kadang-kadang kan kita kata ke anak kita, janganlah main kat jalan tu, bahaya, nanti aksiden. Sebab kita tak nak anak kita aksiden lah kita sebutkan ancaman di hadapan tu kadang-kadang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun bijaksana. Dia ceritakan kengerian neraka ini supaya kita tak memilih jalan ke sana. Kita balik sikit dulu kepada hakikat penciptaan kita ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah sebut mauta dulu. Kenapa Allah sebut maut? Kematian dulu. Sebab kita ini bermula daripada tidak ada. Disebut dalam tafsir Sahih Ibn Kathir. Kita start daripada tak ada. Kita di alam roh dulu. Apa maksud hidup? Hidup ni bila dalam diri kita ada roh, luarnya ada jasad. Roh bersama jasad itu hidup. Kalau roh dia duduk seorang-seorang je, jasad tak ada, itu mati. So kita start dengan roh tanpa jasad dulu, itu mati. Sebab tu disebut mati dulu, al-mauta dulu. Lepas tu kita pun dimasukkan ke alam rahim itu, ada prosesnya, ya, kita pun lalui kehidupan di dunia ini, itu hidup. Dan nanti roh kita berpisah dari jasad, mati semula. Start daripada mati, hidup, mati balik. Lepas kita lalui alam barzah, lalu roh kita dikembalikan kepada jasad, kita dibangkitkan semula. Makna kata kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allahu Akbar. Jadi rupa-rupanya kita ni start daripada tak ada apa-apa pun. Kena sedar dirilah yang kita ni tak ada apa-apa dan kita ada tujuan. Bila kita diperdengarkan tentang ayat Allah, betapa ngerinya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walillazina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi'sal masir. Untuk orang-orang kafir kepada Rabb, dia perolehi azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah ceritakan suasana dicampakkan seseorang itu ke dalam neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila mereka dilempar ke dalam neraka itu, terdengarlah suara neraka itu sangat ngeri. Kita balik semula kepada ayat yang awal tadi.
1 hingga 5. Kita lihat ke langit, kita nampak masabih. Masabih ini bintang-bintang. Matahari-matahari di galaksi-galaksi yang berbeza. Dan kita tengok matahari itu pun kita tahu bintang-bintang ni dia ada taik bintang dia. Rujuman lisyayatin, dia merejam syaitan. Dan syaitan ni sepatutnya memang kita nak jauh, kita nak, kemudian nak baling lah. Rujum ni kan rejam, baling kan. Kita nak bagi jauh sebab kita nak jauh dari azab neraka. Kita tengok ke atas nampak matahari pun, ya Allah, darjah Celsiusnya itu terlalu panas. Tak ada siapa pun mampu menanggung untuk bertahan duduk dekat matahari. Apatah lagi azab sa'ir, azab neraka jahanam itu. Sebab tu tengok ke atas teringat neraka. Ya Allah, kalau Allah tak cipta neraka pun cukuplah seksa dengan matahari pun tak tertanggung dah. Tapi Allah Maha bijaksana. Api kat dapur pun lah. Api kat dapur pun, ayan pun. Allah, betul-betul sungguh. Jadi Allah Maha Pengasih Penyayang. Allah sebutkan tentang kengerian azab dalam neraka ini, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan tentang Allah ini sebenarnya pengasih penyayang kepada kita, ya. Sebab itulah orang dimasukkan ke dalam neraka nanti, fa'tarafu bi dhanbihim fasahqal li ashabis sa'ir. Dia mulalah mengiktiraf dosa-dosa mereka, tapi masa tu tak berguna lagi dah. Sebab tu kita masa kat dunia ni lagi, ya, kita pergilah kepada orang yang nazir, yang sudi beri peringatan, bagi nasihat kepada kita tu. Sebab nanti malaikat tanya, tak ada orang bagi tahu ke dulu? Kenapa tak fikir? Malaikat akan persoalkan semua persoalan ini. Maka kita yang mentadabbur ini, baru kita tahu yang rupanya siapa yang sudi nasihatkan kita, sudi pesan-pesan kat kita, dialah yang paling sayang kita. Dialah yang boleh selamatkan kita dari azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita ikut petunjuk yang baik itu. Wallahu alam. Itu dia satu ungkapan yang menarik, mana kita roh ada tapi tak ada jasad, kemudian roh ada, jasad ada, kemudian terpisah terpisah. Dan kembali untuk cari jalan hidup yang abadi. Memang itulah, bila kita fikirkan tentang Al-Quran ni, memang kadang-kadang logik akal ni tak mampulah untuk menjelaskan, melainkan memerlukan kepada fahaman yang dalam daripada wahyulah yang memimpin kepada kefahaman kita. Baik, mungkin Syahrigan sambung lagi, kalau kita dapat telusuri ayat demi ayat yang dalam surah Al-Mulk ini. Dia ada satu, walaupun 30 ayat, dia macam satu penceritaan yang sangat hebat. Ada tentang kematian, ada tentang pemuasan alam, ada tentang ancaman-ancaman. Jadi macam mana melihat walaupun 30 ayat kita baca boleh settle dalam masa 5 minit, tetapi pengajarannya tu memberi bekas yang mendalam lah. Sebab ia seolah-olah kita ni macam melangkah dalam hidup ini perlu ada batas dan sepadannya. Sebab semuanya akan dihisap kan. Sebab disebut tadi tentang maut dan kehidupan. Kemudian itu tentang perjalanan kita melihat muka bumi yang luas ini. Dan sekalipun dah berjalan di atas muka bumi pun, kita digalakkan, maksud saya, untuk melihat kebesaran tu pada langit yang tak tahu di mana tegak tiangnya, tetapi berputar alam ini dengan cukup cantik dan hebat sekali. Saya sebenarnya masih sedihlah dengan ayat yang Ustazah cakap tadi. Betul, bila kita lihat dan apa yang saya faham, kita, kenapa orang masuk dalam api neraka tu dengan api yang bergeledak-geledak kan? Lepas tu sampaikan malaikat tanya, kenapa kita dah minta tolong. Contohlah, saya ibaratkan saya lah kat dalam tu lah, saya ibaratkan kita termasuk dalam neraka tu kan. Minta tolong. Lepas tu para malaikat berkata, kan aku dah beritahu, dah beritahu kan, kenapa kau tak nak dengar cakap, kenapa kau tak buat, sekarang ni baru nak menyesal. So jadi dari segi ayat tu memang sangat-sangat terkesan kepada saya. Dan berbalik tadi pada soalan tu, memang sebenarnya ada salah satu ayat Allah mula dicerita pasal tentang kebesarannya. Waktu dia tentang pula dibagi ancaman kepada orang-orang yang kafir, orang yang tidak mendengar kata-kata dia. Dan bila betul orang beriman pula, ada satu part tu dia kata, okey, pergilah ke benua-benua di dalam dunia ini dan ambillah, carilah dan terimalah sebahagian rezeki yang ada di sana. So maknanya kat sini Allah sangat sayang, bukan dia tak sayang. Memang mula diceritakan kebesaran dia. Kedua, diceritakan tentang bahayanya, apa tu dia punya
susahnya dalam api neraka, seksanya di neraka. Lepas tu kalau kau beriman, ini dia rezeki dia yang diberikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada kita. So, jadi daripada apa yang saya nampak di sini, Allah ni sangat-sangat sempurna, sangat-sangat hebat, dan dia memang nak beri peluang kepada kita bila kita beramalkan dengan ayat surah Al-Mulk ni, kita baca setiap malam, kita jadikan sahabat, supaya kita faham erti pasal surah Al-Mulk. Dan bila kita tengok cerita pasal tidur tadi, memang ustazah kita sebut tidur, saya baca dan saya pun ada dengar memang daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad membaca surah Sajadah dan juga surah Al-Mulk dan juga Alif Lam Mim Tanzil dan juga surah Tabarakallazi kan. Dan Nabi sendiri suruh baca surah Al-Mulk ayat 30 ni. Jadi bila kenapa Nabi cakap satu surah aja, kenapa tak semua sekali? Sebab apa? Dia kata dia tak nak menyusahkan. Dia tak nak menyusahkan. Jadi jadikan surah Al-Mulk ni satu amalan. Dan alhamdulillah bila kita buat sebelum tidur, kita baca amalkan, kita kena ibarat macam saya kata mati. Tidur tu memang kita dalam mati, kita tak sedar apa yang dah berlaku kat luar sana tu. Kena bom ke atau apa anak menangis ke, kita tak sedar. Sebab apa? Roh kita di dalam keadaan bagaikan kita dalam keadaan mati. Sebab tu sebelum tidur kita kena baca doa tidur. Kalau baca doa tidur macam mana? Bismikallahumma ahya wa amut kan. Dan itu waktu kita tengah tidur, mungkin Allah jaga kita, jaga dalam keadaan diri kita supaya dalam keadaan yang baik. Dan bila kita bangun tidur pun ada doa juga yang kita kena baca kan. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasa ramai bangun, yang saya tengok orang zaman sekarang ni bila bangun tidur je cari handphone dulu. Kan? Tengok baru duduk kan. Salah sebenarnya kan. Sebab bila kita bangun tidur, kita dah hidup semula. Daripada mati kita hidup semula. Bila hidup semula tu, apa yang kita kena cari dulu? Apa yang kita perlu buat? Berterima kasih pada Allah. So jadi kalau kita tengok surah Al-Mulk ni sangat-sangat cantik. Allah ceritakan tentang kebesaran dia, cerita tentang kesusahan di neraka, azab-azab neraka, dibagi nikmat. Last sekali kita apa nak kena buat? Kita dah amal semua tu, kita kena bersyukur pada Allah SWT. That is the very perfect surah Al-Mulk ni. Sebab tu kita kena amalkan setiap hari. Cik Fitri ya. Dan juga Ustaz, saya tertarik dalam antara ayat 11 ni, saya ingat ayat ke-14 yang disebut bahawa Allah ini maha halus urusan pentadbirannya, mendalam pengetahuannya. Jadi dalam konteks ini dia juga sebut tentang mengetahui isi hati yang terkandung dalam dahada. Jadi apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia sebenarnya. Dan selepas itu disebutkan mencari rezeki, berjalanlah di merata ceruk rantaunya. Yang bermaksud mungkin Ustaz dapat terangkan mungkin link-link antara ayat-ayat ini yang menjurus kepada kehidupan peribadi manusia di atas muka bumi. Baik, subhanallah. Saya tertarik tadi bila Allah terangkan tentang azab neraka Jahannam itu. Lepas tu Allah pun sebut tentang orang yang takut kepada Allah terhadap perkara ghaib. Mereka ini lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah ini mahalah pengampun, Allah ada pahala yang besar. Maknanya Allah menggalakkan, mendorong ke arah itu. Sebab sifat latif tadi tu, dia ni lembut, penyantun, kesian dekat orang. Latif itu, kalau kita kan ada baby, kita pun letak pelan-pelan kan. Itulah ibarat latif tu. Allah ciptakan alam ini dalam keadaan kesian ke orang. Kita tengok apa lagi? Contoh kan, flight ataupun kapal terbang, dia nak landing. Ya, dia akan pelan-pelan je. Dia adalah cara dia landing tu. Ibaratnya Allah letakkan sesuatu pun begitu. Dia nak letak sesuatu penuh rahmat dan kesian dekat manusia. Penuh teliti, penuh halus kepada manusia itu. Itu subhanallah. Jadi ada disebutkan dalam satu hadis ni, hadis riwayat Ahmad, hadis ni hadis yang sahih dalam tafsir Sahih Ibn Kathir. Nabi SAW sebut, lan yahlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim. Manusia ni takkan dibinasakan, melainkan memang dia suka pada dosa. Dia melimpahkan banyak-banyak dosa pada diri dia. Dia cenderung, dia nak, dia suka.
Yang ni memang layaklah sebab dia cenderung pada neraka, layaklah untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Allah sebut, siapa yang takut pada Allah. Maknanya dalam hadis yang lain sebut, kalau ada wanita cantik pun menggoda dia, dia sebut inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya? Ataupun datanglah godaan apa saja, orang nampak ke tak nampak ke, dia ada hati yang saya takut kepada Allah. Yang ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam golongan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan masuk dalam naungan Allah pada saat tiada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang takut kepada Allah. Dan Allah sebutkan wa asirru qaulakum aw ishharu bih innahu alimu bidzatis sudur. Mereka rahsiakan ataupun mereka zahirkan kata-kata mereka, Allah tetap alim, maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ini pun terjemahan kepada sifat teliti, halus, latif Allah. Sebab kita rasa macam alah, kita cakap apa je, bisik-bisik sikit-sikit je. Tak, Allah tahu segala tu. Allah boleh keluarkan, Allah boleh bagi tahu semula. Allah tu Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ialah sebab Allah yang ciptakan kita, dan Allah adalah khabir. Dia tahu, dia boleh khabarkan semula. Sebab dia ciptakan kita daripada tak ada jadi ada. Dan ingatkan awal-awal lagi. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah ciptakan bumi ini manakibiha. Maknanya setiap penjuru bumi ini, di bahagian mana-mana pun, kita tengok kita boleh pergi dalam keadaan bumi itu terhampar dengan baik, tak bergoncang, ada mata air, ada sumber makanannya yang kita boleh nikmati. Itulah cara Allah menunjukkan sifat latifnya kepada hamba-hambanya. Maka tugas kita terus berusaha, bertawakal, kita buat kerja kita jaga juga kerja hati kita, sebab kita ada Tuhan yang latif, lembut, penyantun, teliti. Dan dia juga boleh mengkhabarkan balik. Dia juga adalah khabir, mengetahui dan boleh cerita balik dekat orang. Wallahualam. Dan kalau kita pergi pada itulah, sebab kita terdapat perincikan ayat demi ayat, cuma secara gambaran kasar saja. Dan kalau 10 yang terakhir inilah, sebab kita macam satu permainan emosi membaca Al-Mu'min, bermula dengan ketenangan, ya, melihat kepada bintang, langit, kehidupan, kita berjalan, rezeki semua, dan barulah seolah-olah Allah sudahi dengan peringatan silam kepada kaum yang mungkar itu, seperti kaum Quraisy, kaum kafir yang akhirnya akan rugi di akhirat nanti kerana tidak mengikut jalan yang diberkati dan disuluhkan pedoman untuk mereka. Jadi mungkin Syarul dapat tambah sikit bila kita melihat kaum kafir ni, mereka berbangga dengan duniawi dan tidak langsung mengindahkan firman-firman yang dibawa untuk mereka ni berganjak supaya memeluk agama Allah. Silakan. Okey, baiklah. Bila kita dah hujung-hujung ayat ni kan, kita faham tentang pasal keingkaran dan juga tentang kafir Quraisy dan juga mereka yang apa yang telah kemusnahan yang telah dia lakukan terhadap orang Islam, terhadap dunia, terhadap apa yang berlaku sebelum-sebelum ini, menunjukkan orang yang sentiasa engkar pada Allah SWT sentiasa dipandang oleh Allah untuk diletakkan ke dalam neraka, untuk diletakkan dalam azabnya tanpa belas kasihan. Jadi bila kita memang dah terang-terang dah Allah dah bagi tahu kat situ. Terang-terang dah dia beritahu jangan sesekali engkar. Macam kita diibaratkan anak lah, macam saya cakap tadi kan. Anak. Dan surah ni sebenarnya sangat-sangat cantik. Maknanya layanan Allah berikan tu kepada seperti bayi yang baru lahir. Kan? Kalau kita tengok, kalau anak kita ini ialah nak menghadapi exam, kan. Mula kita ceritakan exam ni, kita berikan pengetahuan pada dia, beritahukan okey, exam subjek-subjek ni macam ni akan susah dia, beritahu susah dia kat mana pula. Lepas tu kalau dia tak dapat jawab exam, kita tahu nanti kalau tak dapat jawab exam ni you akan dapat gagal benda ni, gagal kat sini pula. So nanti anak kita akan berfikir Allah,
Nanti kalau tak dapat jawab exam yang betul-betul, aku tak dapat hadiah, dapat kena marah, kan? Tak dapat nombor yang baik, kan? Nanti kan dapat impak yang negatif terhadap sekeliling kawan, kan? Jadi benda tu Allah dah beritahu dah. Sama macam kita didik pada anak kita, dan keduanya dia akan bagi pula kat kita layanan yang baik. Kalau jawab betul, kalau buat exam dengan baik, akan dapat hadiah, kita pergi jalan-jalan, kan? Dan juga kepada orang yang engkar pula, yang taklah yang ni, memang dia kata okey, no mesti kau akan masuk ni. Kalau tidak nanti masuk, kalau buat jahat sangat, tak nak belajar, tak nak apa semua-semua, nanti letak kat rumah kampung, duduk kat luar, sampai ke tahap situ dia punya kekerasan yang kita lakukan kepada anak, tegasan kita kepada anak-anak kita, kan? Itu yang saya buat lah. Kalau anak saya tak nak belajar sangat, tak apalah, kita tempat lain. Pergi sekolah, contoh kalau asyik bergaduh kat sekolah, tak apa, kita pergi sekolah negeri lah, sekolah budak jahat. Sama juga konsep yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, yang kita kepada manusia ni, supaya kita rasa kerasnya arahan dia kalau betul-betul kita mengingkari arahan dia. Keras dia punya balasan dia kalau kita tidak mematuhi apa yang dia suruh. Sebab Allah ni sangat sayang pada kita. Bila kita tengok orang kafir Quraisy ni, kadang dia ni tak faham, mungkin sebab istiraj kot. Sebab dia dah dapat apa saja yang Allah bagi kat dia. Dia dapat kemewahan, dia dapat status, dia dapat kuasa apa semua, dia sanggup buat apa saja. Bab kata macam Israel sekarang ni, sebab paksa saya cakap dia, Israel tengah membunuh orang Islam, jadi benda itu dia rasa sangat berkuasa. Dan jangan lupa Allah tu Maha Besar. Ini janji dia. Tengok dalam ayat-ayat yang hujung-hujung ni, kan, kemuncak keberadaan kaum Quraisy ni, apa yang Allah bagi, apa balasan lagi, dah tunjuk dah dalam ayat Quran, dah beritahu dah. Tunggu je lah kalau tidak ada perubahan pada mereka, tidak ada perubahan di kalangan kita disebabkan kekerasan yang kita lakukan ataupun engkar yang kita lakukan, dapatlah balasannya. Jadi itulah sebenarnya, jadi kita kena sungguh-sungguh lah untuk berubah jadi baik lah, kan. Kalau kita ni jahat macam mana pun, teruk macam mana pun, kita patah balik sebelum terlambat. Dia tak ada dah hampir sejam kita berbual, tak jangka pun selaju ini kerana mendalami dan terpaku pada ayat-ayat dan kalimah tertentu. Jadi Ustazah dapat berikan itulah daripada 10 ini, apa yang perlu manusia pegang dengan kejap lah supaya tidak terlepas daripada genggaman segala peringatan yang disampaikan dalam Al-Mulk ini. Baik. Kita biasanya menggunakan panca indera kita sebagai alat sains untuk kita meneroka, mengkaji, mengetahui sesuatu. Mata, telinga, sentuhan, lidah merasa. Dan sekarang ini, surah Al-Mulk ini, dia mengajar kita untuk awalam yarau, untuk tengok ke langit, nampak burung. Di akhir nanti, memikirkan tentang air, benda-benda yang kita rasa macam selalu ada je sekeliling kita. Tapi rupa-rupanya kalau kita renung, kita tadabbur, Allahu Akbar, sangat besar dalam kehidupan kita. Misalnya air, kan, kita kalau tak ada air, susah hidup kita. Tak boleh nak bertahan lama hidup kita. Dan kita melihat ke atas, tengok burung, siapa yang boleh tahan burung itu? Siapa yang menyebabkan burung itu boleh terbang? Segalanya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Dan kita renung lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi perumpamaan kepada orang-orang beriman ni, dia jalan tu tegak, straight. Dia jalan tu lurus. Tapi nanti orang-orang kafir nanti, dia jalan dalam keadaan muka dia tu ke bawah, macam tersembam ke bawah, jalan dengan muka tu. Jalan dengan muka, Ustaz. Jalan dengan muka. Ada sahabat sampai tanya, macam mana pula jalan dengan muka? Nabi pun kata, kenapa peliknya? Kat dunia dulu Allah buat dia jalan dengan kaki, ke akhirat nanti Allah nak buat dia jalan dengan muka. Tak ada yang pelik lah. Kalau Allah kata boleh-boleh lah. Itu yang kita takut. Sebab kita baca ayat-ayat tentang perkara yang akan datang ini, perkara gaib yang kita tak nampak ini. Allah sedang menilai sejauh mana kita beriman dengan perkara gaib. Dan perkara gaib ini nak selamatkan kita daripada terus ego, terus jahat dengan apa yang kita buat sekarang. Kita nak tunduk betul. Ada kerajaan langit, ada pemilik hari pembalasan. Ini keadaan-keadaan pada masa depan nanti. Kalau kita terus ego begini. Supaya kita sedar, kita kalau ada memiliki apa sahaja, itu milik yang sementara.
itu milik zahir sahaja. Ada al-mulk, pemilik mutlak, yakni Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengharapkan mana-mana orang baik meninggal, ya disebut dalam surah Al-Mulk ini, ada orang mengharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, kalau Nabi binasa pun orang tu tetap tak selamat daripada azab Allah. Jadi tak dapat tidak kita bertanggungjawab dengan diri kita ini untuk jadi orang yang boleh tundukkan ego, boleh taat Allah, boleh jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat daripada ancaman azab sa'ir, azab neraka jahanam. Dan sebagai penghujung mukadimah ringkasnya Syekh Muslim penonton podcast kita. Yalah, bila kita dah daripada awal tadi kita dah faham, Encik Ustazah pun dah explain, dah terangkan sangat-sangat detail dari segi ayat-ayat yang ada daripada 1 hingga 30 itu sangat memberikan kesan pada kita. Jadi sekarang ni masa untuk kita beramal, masa untuk kita tunjuk dan kita rasa nikmat tu. Kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dalam diri kita pun kita sebagai khalifah juga. So biasa khalifah tu kita kena mencari ilmu. Nak jadi khalifah kena ada ilmu, jadi ketua kena ada ilmu. So ilmu ini itu yang kita datang pada hari ini, kita tadabbur untuk tambahkan lagi dalam diri kita ilmu itu. Dan jadi bila kita faham tentang al-mulk ini, kita beramal, kita rasa nikmat dia dan kena buat walaupun dia akan banyak dugaan. Kadang-kadang rasa susah, kadang rasa macam tak ada masa. Dan biar kita jadikan amalan itu, bila kita tak buat tu rasa macam rasa sedih sangat. Kenapa tak buat? Kerana tak buat, kan? Macam contoh kita solat, kan? Macam tu kita berpuasa, kan? Bila kita selalu buat tu, dalam bila tak buat tu rasa macam alah, kenapa aku tak buat ni? Kenapa tak buat? Sampai ke tahap macam tu. Saya rasa tahap macam tu lah. Kalau boleh semua orang boleh rasa macam tu, kan. Bila balik rumah, duduk rumah, tidur dengan anak, kan, baca surah Al-Mulk, faham betul-betul, amalkan setiap hari. Kau boleh hafal 30 ayat tu, pendek je. Saya punya pengalaman saya menghafal surah Al-Mulk ni 2 jam je. Selama-lama saya hidup ni, bukan masa 30 dah 30, sekarang dah 40 lebih, masa menghafal 30 lebih. Kenapa susah sangat baca surah Al-Mulk ni? Waktu tu lepas main subuh, lepas solat subuh, balik rumah daripada masjid, lepas tu duduk buka. Ya Allah, Tuhanku, memang nak baca. Dan Alhamdulillah dalam masa 2-3 jam tu saya dapat hafal surah Al-Mulk. Dan saya praktis dalam solat. Bila jemaah dengan family ke apa, saya akan baca. So, jadi seronok. Jadi seronok tu nikmat dia. Sampai sekarang pun saya buat, nak tidur pun saya baca. Bagi anak-anak ni seronok. Kan? Memang dia tak faham, kan, tapi bila dah jadi satu amalan tu, dia akan rasa bapa aku baca, takkan tak nak baca, kan. Bila kita buat, isteri kita pun nak kena buat. Jadi itulah dia, untuk akhir kata kena amalkan. Kau boleh hafal, amalkan setiap hari, dan berilah, jadikan ini satu contoh kepada anak-anak kita, keluarga kita, insya-Allah. Pesan pada akhir, kita melihat legasi kerja Allah ini maha teliti. Kita ni serba terbatas dan serba terlepas pandang. Jadi kita nak sentiasa merasai Allah itu Al-Mulk, pemilik segala-galanya. Dan kita ini sentiasa memerlukan Dia, mencari Dia. Hatta benda sekeliling pun, air yang kita perlukan dari Allah. Kita perlukan segala-galanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selamatlah kita, insya-Allah. Dari segi perasaan kita pun dah selamat dalam muka bumi ini. InsyaAllah surah ni juga akan selamatkan kita nanti dari kena azab neraka, bahkan azab kubur. Na'udzubillah. Kita nak dibangkitkan dalam keadaan tiada azab dan tanpa hisap. Mudah-mudahan. Dah cakap tu sih, dalamnya. Nak juga. Masuk dimatikan tanpa azab, bermula daripada kehidupan sekadar maut, azab kubur tak ada, semua dibangkitkan dengan senang-senang, maksudnya tanpa sebarang hisab. Jadi semua berjernih, tapi memerlukan para musyahadah yang level paling tinggi lah. Betul. Moga Allah jadi inspirasi kita semua dan dapat kita mendalami segala intisipatinya untuk kehidupan yang abadi, dunia dan akhirat. Terima kasih untuk Syekh Muslim. Tapi saya ada hadiah lah satu. Hadiah kepada Abang Fitri dan juga Ustazah. Saya ada pantun. Sebab Cik Fitri ni berpantun, saya nak berpantun sikit . Okey. Nak satu hadiahkan ni ialah dari Saudi ke kota Yaman, bawa bekalan solat Jumaat. Jadikan Al-Mulk sebagai teman, dijanji akan mendapat syafaat.
Subhanallah. Hidup di dunia, kuatkan iman. Moga senang jalan di titi. Surah Al-Mulk menjadi amalan. Latihan manusia sedia mati. Subhanallah. Kalau tidak kerana Kerawang, tidaklah Mahlika curangnya berseni. Kalau tidak Al-Mulk di Julang, tidaklah kita berada di sini. Ya, Subhanallah. Jadi insan yang dapat bertekan janji dan berbahagia dengan firman-firman Allah dalam Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum.